Hai, saya Amir dari AY Studio. Terima kasih kerana menonton dalam segmen Story Untold di channel Dark Tourism Malaysia, dan terima kasih juga kepada Noval kerana sudi menjemput saya untuk menceritakan pengalamannya. Pengalaman ini memang tak pernah saya ceritakan kepada mana-mana, sebab ini adalah pengalaman sebelum saya menceburi dalam bidang eksplorasi ni. Jadi pengalaman ini sebelum saya membuat eksplorasi luar ya, tapi pengalaman yang saya nak ceritakan ni dia berkaitan tentang kehidupan saya lah. Kejadian ni berlaku ketika saya bekerja di salah sebuah tempat. Kami bekerja malam pada waktu malam, bekerja di sebuah restoran lah. Jadi kami membuat PA system. Jadi kami membuat sesi karaoke lah kan. Saya sebagai DJ petugas yang mengendalikan karaoke pada jam 9 hingga jam 3 pagi lah setiap hari. Saya berulang-alik dari rumah ke tempat saya bertugas. Dari jarak rumah tu agak jauh juga. Walaupun saya ada rumah sewa saya, tapi saya rasa macam agak jauh juga nak berulang-alik, memandangkan saya pun pagi kerja, balik ke petang pula nak sambung malam, jadi dia agak terkejar. Jadi saya pun bertanya kepada kawan saya untuk dapatkan rumah untuk berehat lah. Bukan kata rumah tu ataupun bilik, maksudnya tempat ruang rehat lah. Dan kawan saya pun kata cuba carilah kalau ada. Dan tak tahulah tiba-tiba pula kawan saya dia beritahu kepada saya ada satu rumah ni memang cantik katanya. Memang kalau tengok daripada luaran laman dia bersih, memang sentiasa nampak kemas, seolah-olah disapu, macam ada bunga cantik, memang tumbuh subur mekar. Cuma apa yang saya pelik, tak ada orang duduk dekat rumah tu, melainkan pakcik security ya. Pakcik security ni dia bekerja di rumah itu. Saya pun agak muskil, dia kerja apa dekat rumah tu, apa yang dia jaga. Dan saya pun dibawa oleh rakan saya lah berjumpa dengan pakcik tu. Dia kata, kau nak duduk ke rumah ni meh? Saya bukan nak duduk bang. Saya kata, saya cuma nak menumpang lah sebab saya bekerja siang malam. Jadi saya perlukan tempat untuk berehat lah. Orang kata untuk saya persalinan lah kan, nak hilangkan penat, nak menunggu waktu siang saya bekerja. Jadi saya nak perlukanlah bilik. Sebab sebelum ni saya bawa kereta, saya tidur dalam kereta kadang-kadang tidur dalam kereta. Jadi penat lah juga asyik tidur dalam kereta je kan. Abang ni pakcik lah, saya anggap dia sebagai pakcik sebab dia dah otai pun. Umur pun lebih kurang dalam 60 lebih dia bekerja security. Dia kata, boleh adik, kalau kau nak duduk sini duduklah, tak ada masalah. Dan saya pun bertanya kepada pakcik ni, boleh ke pakcik, saya dah tengok kawasan rumah ni, tapi dia hanya tunjukkan di kawasan luaran saja. Maksudnya masuk di pintu rumah ni, masuk saja, di sebelah kanan tu adalah tempat dia duduk untuk berjaga di situ, dan di sebelah kiri pula adalah ruang bilik kosong. Jadi ruang bilik kosong itulah diberi kepada saya untuk duduk. Dia kata, kalau nak duduk sini duduklah, sini pun memang tak ada orang duduk. Kau kemar-kemar sapu-sapu sikit, dia bersih lah. Dan masa saya masuk tu memang dah bersih sebenarnya, tinggal lagi dia bergabuk saja. Setelah itu saya tanya dekat pakcik ni, berapa sewa ni pakcik? Pakcik ni kata, tak payah bayar sewa lah. Saya pun terkejut, tak payah sewa? Tapi macam mana ni? Dan pakcik tu pun bukalah cerita dia. Sebenarnya macam ni, pakcik ni bekerja di sini, pakcik cuma jaga je, pakcik tak boleh nak ambil duit, sebab ni bukanlah rumah pakcik. Tapi kalau kamu nak duduk, kamu duduklah. Saya rasa macam ni lah pakcik. Tak sedap hati lah pula kita bagi duduk kosong je kan. Saya belanja lah dia, sebab dia merokok. Seorang yang merokok ni, kita belanja sekotak rokok. Hanya bermodalkan sekotak rokok, saya dibenarkan untuk lah duduk di situ. Tapi ada beberapa syarat yang diberikan kepada saya untuk duduk di rumah tu tau. Rumah British tu. Syaratnya, katanya pakcik ni dia ditugaskan untuk menjaga sebuah papan tanda besar sebab sebenarnya dia bukanlah menjaga rumah itu, tapi tanah rumah di kawasan rumah itu juga merupakan tanah kepada satu syarikat ni. Jadi syarikat ni menugaskan pakcik ni untuk jaga papan tanda ni. Papan tanda ni ada nilai tau. Katanya dia kena buka lampu secara manual. Pada pukul 7 petang dia dah kena buka lampu di kawasan papan tanda tu. Dan pada pukul 7 pagi juga dia kena tutup lampu.
Itulah dia tugasan pagi setiap hari, tugasan yang diberikan kepada pakcik security itulah. Dan dia kata kalau adik nak duduk sini, adik kena buat macam mana pakcik buat. Kita pukul 7 je kita tutup, kita buka lampu. Besok pagi pukul 7 je kita tutup lampu. Maksudnya macam itulah hari-hari. Pada satu hari tu saya pun agak pelik lah. Saya belum duduk lagi di situ. Saya duduk tu lebih kurang lepas berbincang dengan pakcik tu, kurang lebih 2-3 hari lepas tu baru saya duduk lah. Saya pun sebelum saya nak duduk tu, saya tanya pada kawan saya ni, pakcik ni kenapa tak duduk sini kenapa dia tak bermalam kat sini. Tanya juga dekat kawan saya ni, kawan saya pun tak boleh nak jawab apa-apa sebab dia pun bau kenal pakcik tu. Bila saya dah duduk situ, jadi saya kurang balik rumah lah. Balik pun seminggu sekali 2 macam tu je lah. Itu pun balik sekejap. Saya lebih banyak tidur di rumah yang pakcik tu bagi tu lah. Okey, nak jadikan cerita dia, pada satu malam kami bekerja dalam pukul 3 tu dah habislah buat kerja, sistem dah kemas-kemas semua. Saya rasa macam penat sangat tau. Penat tu dia nak tidur lah. Tak ada masa nak lepak-lepak minum Selalunya kalau kita habis kerja tu kita lepak kedai mamak, kita pergi minum dulu kan. Tapi kali ni tak ada. Penat sangat, kawan saya pergi minum lah. Saya balik dulu terus tidur. Memang penat, sangat penat. Tapi tak tahulah kenapa malam tu tak boleh tidur. Tapi kita pun rasa macam kenapa aku tak boleh tidur. Selalunya tak adalah penat sebelum-sebelum ni. Kalau tak penat pun boleh je tidur. Tapi malam ni memang penat ni, rasa-rasa ni kalau letak kepala boleh terus tidur je. Tapi tak tahulah kenapa tiba-tiba satu benda yang mengganggu. Dia mengganggu macam apa, emosi lah. Emosi kita macam tiba-tiba jadi sebab. Apalah aku jadi sebab ni kan. Dan masa tidur tu, saya tak suka buka lampu tu sebenarnya. Saya kalau tidur memang suka bergelap. Tutup lampu, tinggalkan lampu yang di luar saja. Lampu maksudnya lampu depan tu kan. Lampu tu memang pakcik jaga tu memang buka setiap malam lah, sebab nampak adalah terang sikit kan. Baik, saya pula masa tidur tu pula memang menghadap ke pintu lah kan. Ke pintu tu maksudnya kita nampak lah, sebab kita tak beralaskan apa-apa, cuma beralaskan tilam biasa dia kan. Kemudian dengan bantal biasa. Jadi masa saya nak tidur tu, saya tak boleh nak pejam mata. Terkebil-kebil mata. Saya ternampak bawah pintu tu seolah-olah macam ada kelibat tau. Dia macam ada bayang-bayang. Bayang-bayang tu seolah macam ada orang keluar masuk kat kawasan rumah tu. Saya yang punya nak tahu sangat, saya buka pintu. Bila saya buka pintu, saya tengok tak ada sesiapa pun di luar. Mungkin serangga-serangga kot. Dia terbang-terbang kat lampu tu, buatkan dia nampak macam ada bayang-bayang kan. Saya berdiri agak lama, lebih kurang dalam 5 ke 10 minit juga nak tahu apa yang berlaku dekat depan rumah tu. Kerana saya agak muskil, seolah-olah macam ada orang keluar masuk ke rumah tu. Jadi saya duduk, saya tengok tak ada apa-apa aktiviti pun berlaku. Dan saya masuk balik ke bilik, sambung tidur. Selepas itu dah lena dah pun, tiba-tiba saya terjaga. Saya terdengar satu seolah macam bunyi riuh redah di kawasan, seolah-olah macam ada orang buat kerja di dapur tau. Dan saya tengok jam dah pukul 4.30 pagi. Saya pula bangun terjaga, saya tengok siapa pula ni. Dan saya tengok balik di luar tu, keluar balik ke pintu. Dan ada satu pintu tu menghadap ke ruang tamu yang saya tak pernah masuk tu, yang cerita-cerita awal tadi. Saya tak berani nak buka sebab itu tu macam nampak macam berkunci. Dia tutup rapat betul. Saya tiba-tiba satu perasaan tu, tiba-tiba rasa macam tak berani nak buka. Tiba-tiba rasa tak berani nak buka. Kemudian rasa macam gangguan tu seolah-olah dia senyap begitu je. Kemudian saya masuk balik ke bilik tu, saya berehat, saya duduk kejap, saya tutup pintu lah. Tiba-tiba ada satu bayang keluar lalu dekat bawah pintu tu, saya nampak daripada dalam bilik. Jadi rasa perasaan takut tu tiba-tiba datang. Takut tu dah tentu kan. Bila kita takut ni macam-macam lah. Bila kita rasa takut, memang tak boleh tidur, memang tak boleh nak buat apa. Apa yang saya nak keluar pada rumah tu. Sebab bayang tu memang nampak gelap. Dia lalu di bawah pintu tu. So saya keluar, saya tutup pintu, saya masuk kereta, saya start enjin, pasang aircon sekejap. Lebih kurang dalam 5 minit, saya tak tahu apa nak buat. Nak ke mana ni. Sedar-sedar saya tutup aircon, saya tutup enjin kereta, kemudian saya sambung tidur kat dalam kereta. Maknanya saya keluar daripada rumah tu, sambung tidur dalam kereta. Punyalah penat, sampai tak tahu nak ke mana. Perasaan takut tu pun masih ada lagi. Dan saya terlena di dalam kereta. Saya sedar ketika jam hampir dekat-dekat pukul 7 pagi. Apa yang membuatkan saya sedar ketika itu, saya dengar satu jeritan yang sangat kuat dekat ujung telinga saya ni. Dia menjerit, "Woi!"
tiba-tiba saya jaga. Saya toleh ke belakang, saya tengok siapa yang jerit dekat aku ni. Lepas tu bila jerit tu, saya mamai je kot, sambung tidur. Bila saya sambung tidur, saya rasakan kereta saya seolah-olah dihenjut dari belakang, macam ada orang tekan. Saya keluar daripada kereta saya sedar, saya keluar, kemudian saya tengok belakang, memang tidak ada sesiapa pun. Lagipun pagi, dekat pukul 7 dah. Kemudian selepas benda tu dah berlaku, saya dah agak memang ada gangguan yang berlaku kat rumah ni. Memang saya rasa saya tak boleh duduk dalam rumah ni. Dan saya nak tahu apa yang berlaku dekat rumah tu, apa yang nak apa yang berlaku di dapur tu, saya nak tahu. Pagi tu saya keluar, saya terus balik ke rumah saya. Rumah saya di Ampang sebenarnya tau, rumah sewa saya. Saya terus balik ke Ampang. Jadi saya balik, saya mandi ke rumah saya di Ampang dan tu pergi kerja lah. Kemudian lepas kerja balik petang tu, saya nak tahu, saya singgah terus ke ruang British tu. Saya nak tahu apa yang ada dekat dalam rumah tu. So saya balik awal, kemudian saya terus pergi ke rumah tu balik. Saya ajak kawan saya masa tu. Saya tak berani pergi seorang. Ajak kawan lah, jadi dia pun ikut lah. Bila dia ikut saya, dia tak cakap, saya pun tak cakap apa-apa pasal rumah tu. Saya cuma ajak dia saja, ikut, jom ikut aku jap pergi rumah ni, aku nak tengok lah benda yang ada kat dalam ni. Perasaan tu nak tahu sangat. Bila kita dah sampai di rumah tu, dah masuk di depan pintu rumah tu, dan apa yang paling pelik sekali, bila saya masuk, pintu yang tu betul-betul rapat tu yang saya tak pernah masuk tu, saya buka pelan-pelan, dan apa yang saya lihat adalah semua di dalam ruang rumah tu reput, seolah-olah tidak ada sesiapa yang menghuni. Memang reput, menanti nak rebah je lah. Yang saya peliknya, kawasan di depan yang saya duduk tu sangat cantik. Rumah tu kalau tengok daripada luar tu memang cantik, memang seolah-olah dijaga. Masuk di dalam, tengok-tengok dah reput dah, dengan lantai dia dah dimakan nanai-nanai, ya, papa-papa dah dimakan nanai, dan dia punya kayu-kayu yang belakang tu pun dah runtuh. Dan saya cuba juga gagahkan diri untuk masuk ke dalam rumah tu. Saya masuk separuh jalan saja. Bila saya masuk separuh jalan, kawan saya dia tak berani masuk. Rupanya dia belah macam tu, dia tinggalkan saya seorang. Satu hentaman pintu yang kuat, kena gang, tutup pintu yang saya masuk tu. Saya ingatkan kawan saya jerit dah, "Woi." Kawan saya nama dia Hadi. "Woi, kau mana ni? Masuklah." Lepas tu saya tengok dia tak ada. Saya tengok dia dah hilang dah. Saya ingatkan dia yang tutup pintu tu, dia yang hempaskan pintu tu. Bila saya patah balik, saya tengok pintu tu tak ada siapa kat situ, dan kawan saya pun hilang. Rupanya kawan saya dah belah, dia tinggalkan saya seorang, dan saya pun tak tahu siapa yang hempaskan pintu tu. Dan ialah bermain daripada fikiran saya apa yang berlaku ketika saya tidur, dan saya flashback balik gangguan tu dari dapur, bunyi periuk, bunyi kuali bagai apa semua. Sebenarnya tak ada langsung perkakas-perkakas di dalam rumah itu. Saya pun mengambil keputusan dan bagi tahu kat pakcik tu, "Pakcik, saya tak boleh duduk sini." Saya terpaksa terus terang, sebenarnya ada gangguan yang berlaku. Kemudian pakcik tu pun dah agak dah. Rupanya pakcik tu pun kena gangguan. Pakcik tu pun tak duduk di situ disebabkan gangguan tu berlaku. Memang dia pun tak cerita kepada saya. Dan barulah benda tu dia sampaikan, memang ada gangguan dia. Tapi kalau kau dah biasa dengan ini, tak ada benda pun. Tempat tu sebenarnya tak jauh. Tempat saya bekerja di tempat karaoke tu sebelah-sebelah je. Sebelah tu rumah dan sebelah tu tempat karaoke. Rumah yang British lah yang masukkan. Rumah tu saya pun tak jauh. Kemudian saya berpindah ke belakang rumah tu, tak jauh dari situ je lah. Baik, kereta tu pula saya parking dekat rumah British tu, sebab saya rasa situ parking tak ada orang kacau. Jadi selalu parking di ruang parking dekat tempat yang kerja, tempat saya kerja tu memang penuh lah. Salah seorang daripada pengunjung, itu rakan saya juga, dia ternampak satu kelibat seperti seorang wanita berada dalam kereta saya, duduk di tempat duduk penumpang. Dia tanya saya, "Siapa tu dalam kereta tu?" Saya kata, "Siapa dalam kereta? Tak ada siapa lah." Dia nak mengarut lah. Rupanya dia terperasan dalam kereta saya ada seseorang ataupun ada sesuatu yang duduk di tempat duduk penumpang. Jadi saya pun terkejut, siapa yang duduk situ? Pelik tu kan. Start daripada situ, saya pindahkan kereta saya dan saya tak duduk lagi dah. Saya tak parkir kat situ. Bermakna gangguan itu memang ada kaitan lah dengan cerita-cerita daripada sebelum ni. Memang ada orang cerita lah keadaan di tempat rumah tu macam ni nampak, dan dia nampak kelibat itu dan ini. Saya pun dulu memang kita pun agak skeptikal sangat, bukanlah kita nak ambil tahu sangat kan. Tapi bila saya sendiri alami, saya sendiri dah rasa
Dan itulah dia gangguan yang saya rasa memang patut saya jadikan iktibar lah. Jadi tempat yang macam tu bukanlah tempat yang biasa-biasa. Jadi seperti yang rumah yang kita tengok belakang ni, keadaan ni memang agak sama. Memang sama, cuma tinggal lagi rumah ni beza sikit lah. Suasana ni memang sama. Itulah dia sedikit perkongsian dari saya, apa yang berlaku, mungkin juga berlaku kepada anda juga. Dan apapun, terima kasih kepada Dr. Tourism Malaysia kerana menjemput saya dalam sesi rakaman untuk segmen Story Untold dalam cerita saya pada hari ini. Jumpa lagi ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Throughout my life, I have never believed in the unseen world until I encountered one. Jadi sesuatu guys. There is things in this world that we can't explain, science and technology, let alone our limited mind when it's come to unravel mystical phenomena. I would like to take you to a journey of the wonders and beauty of the nature. Ulang-ulang. Night draw is curtain, Apa yang hilang picture of the dark wicked. This is my life, my passion. This is Dark Tourism Malaysia.